Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alizati binti Syahrudin Shah. Saya daripada grup 1 akan membentangkan tentang The Call and the Caller of and in dakwah by Dr. Sheikh Dr. Yasir Al-Qadhi. Okey, saya akan mulakan dengan latar belakang beliau. Dr. Sheikh Dr. Yasir Al-Qadhi ataupun nama sebenar beliau Abu Umar Yasir Al-Qadhi dilahirkan pada tahun 1975 di Amerika Syarikat. Okey, ibu bapa beliau berasal daripada Pakistan. Dan bapa beliau bekerja sebagai doktor, manakala ibu beliau bekerja sebagai pakar mikrobiologi. Okey. Syekh Dr. Yasir Al-Qadhi ini adalah pendakwa Pakistan Amerika dan cukup terkenal di kalangan Muslim Australia, Kanada, Britain, India dan juga lain-lain. Okay. Pada umur beliau 5 tahun beliau telah pindah di Jeddah, Arab Saudi. Dan menyambungkan pelajaran sekolah menengahnya di sana. Pada umur beliau 15 tahun, beliau berjaya menghafaz Al-Quran dan meluluskan 2 tahun lebih awal kelulusan belajar beliau. Okay, seterusnya beliau berpindah semula ke Amerika Syarikat untuk menyambungkan pelajaran beliau di University Houston dalam pengurusan kejuruteraan kimia dan bekerja di syarikat kimia di Dove. Setelah bekerja di syarikat kimia di Dove, beliau memutuskan untuk menyambungkan pelajaran beliau di University Islam Madinah dalam pengurusan sarjana muda hadis dan sains teologi. Seterusnya beliau berkhidmat di Arab Saudi selama 9 tahun dan kembali semula ke Amerika Syarikat untuk menyambung pelajaran beliau di pengurusan sains, di pengurusan Doktor Falsafah Teologi di University Yale. Okay. Seterusnya beliau bekerja sebagai seorang pensyarah. Seorang pensyarah dan mengajar di Jabatan Agama College Cardiff di Memphis, Tennessee. Beliau juga telah berkhidmat sejak 2001 sebagai dekan hal ehwal akademik dan seorang pengajar untuk Institut Al-Maghribi. Okay. Pergerakan jihad beliau. Syekh Dr. Yasir Al-Qadhi ni dia telah membentangkan kertas kerja mengenai pergerakan militan teologi pada tahun 2006 dalam persidangan di sekolah undang-undang Harvard. Okey. Syekh Dr. Al-Qadhi ni dia telah menyampaikan analisis selama 15 minit mengenai dasar-dasar meteorologi gerakan militan. Dasar-dasar teologi gerakan militan di awal Arab Saudi moden yang diketuai oleh Juaiman Al-Otorbi. Okay. Pergerakan itu telah mendapat perhatian antarabangsa ketika ia mengadakan tebusan Masjidil Haram pada tahun 1979. Okey, selain itu, pada bulan September 2009 juga, beliau menyampaikan kertas di persidangan antarabangsa di University Edinburgh mengenai pemahaman jihad di dunia moden. Okey,
beliau membincangkan bagaimana ketetapan undang-undang ataupun fatwa dari ahli teologi abad ke-13 hingga 14, iaitu Ibnu Taymiyah, sejak digunakan pada abad ke-20 dan ke-21 oleh kumpulan jihad dan pasifis untuk membenarkan kedudukan mereka. Okay, last sekali, beliau juga ada mengarang beberapa buku. Di antaranya ialah Keterangan Riak pada tahun 1996, Pengenalan kepada Sains dan Quran pada tahun 1999, Penjelasan dari 4 prinsip syirik Muhammad Ibn Nur pada tahun 2015, Doa Senjata Mukjizat pada tahun 2001, dan 15 Cara Meningkatkan Pendapatan pada tahun 2002. Seterusnya Penjelasan Mengenai Muhammad Ibn Nur pada tahun 2003, dan juga akhir sekali Maqalah Al-Jam pada tahun 2005. Okey, itu sahaja info yang saya dapat dari mengenai Syekh Dr. Yasir Al-Qadhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Suryati Mutasaleh. Saya akan kupaskan serba sedikit berkaitan dengan apa yang Dr. Yasir Qadhi perkatakan di dalam videonya, iaitu the ins and outs of dakwah. Okey, seperti mana yang kita tahu, maksud the ins and outs of dakwah ni adalah berkaitan dengan luar dan dalam dakwah, di mana segala aspek dakwah. Contohnya, apa itu dakwah, rukun dakwah, tujuan berdakwah dan sebagainya. Jadi, saya akan perjelaskan apa itu dakwah. Seperti mana yang kita dah belajar di dalam kelas atau ilmu yang kita dapat di majlis-majlis ilmu yang diadakan di luar sana. Apa itu dakwah dari segi bahasa? Dakwah berasal dari perkataan da'a yang bermaksud memanggil, mengundang, menyeru dan mendoakan. Manakala dakwah dari segi istilah pula adalah sebarang inisiatif atau usaha kita sendiri, iaitu sebagai da'i, bagaimana dia merupakan penambahbaikan dan pengislahan dalam setiap sudut bidang kehidupan yang terbit dari keimanan bahawa manusia hendaklah terus dipandu, dibimbing, diingatkan dan diberi teguran supaya akhirnya menjadi insan yang beriman sebagaimana yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Baik, kita pergi kepada rukun dakwah. Rukun dakwah ada 4, yakni da'i, mad'u, sumber risalah dan cara atau metod bagaimana seseorang da'i menyampaikan dakwah. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya akan memberitahu apa itu da'i. Da'i ialah penyeru manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan kebijaksanaan. Jadi di sini, saya nak kongsikan tentang bagaimana hebatnya Siti Maryam, yakni ibu kepada Nabi Isa AS, berdakwah kepada kaum Bani Israel. Baik, kenapa saya kata Siti Maryam? Kerana apa yang dikatakan oleh Dr. Yasir Qadhi, Maryam merupakan da'i yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjaya mengharungi kesukaran yang besar apabila Bani Israel memfitnahnya tentang bayi dalam kandungan. Tapi apa yang Maryam buat? Maryam dengan sifat takwanya itu, Maryam sama sekali tidak gentar walhal mengingatkan mereka untuk beriman kepada Tuhan yang Esa, yakni Allah, walaupun mereka mengatakan perkara yang buruk mengenainya. Dan kita kena ingat, rahmat Allah SWT melebihi segala-galanya. Allah telah merakamkan kisah Jibril menasihati Maryam supaya mentaati Allah dengan mengerjakan salat. Firman Allah SWT yang bermaksud, wahai Maryam, ta'alah kamu kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rukuklah bersama orang yang rokok. Surah Al-Imran ayat 43. Subhanallah, nampak tak? Allah pujuk balik Maryam. Dengan berkat kesabaran Maryam, Maryam taat pada Allah SWT, bertambahlah rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Maryam.
jelas dan nyata sekali bahawa kekuatan keimanan Maryam sering kali teruji apabila berhadapan dengan Bani Israel. Tetapi Allah sentiasa bersama dengan Maryam bagi menjawab setiap persoalan yang dibangkitkan mereka. Bila mana Allah uji seseorang hamba, berdoalah kepada Allah SWT. Bersabarlah. Ingatlah yang Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi, di sini saya nak jelaskan yang Maryam tidak pernah berputus asa dalam menghadapi segala kesulitan. Bahkan, dia tetap taat pada Allah SWT dan inilah yang dipanggil da'i yang sangat hebat. Bila mana dia berhadapan dengan mad'u yang tidak boleh terima dakwahnya, dia seorang yang tidak berputus asa, malah sentiasa bermunajat kepada Allah SWT untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah ini. Baik, apa lagi yang dikongsikan oleh Dr. Yasir Qadi dalam video ni adalah ciri-ciri da'i yang kedua, iaitu tawaduk, rendah diri. Baik, kita sedia tahu bahawa banyak para da'i yang telah kehilangan metod untuk keberhasilan dakwah mereka dan mengislamkan manusia. Seandainya saja tidak mempunyai karakter sebagai seorang da'i, tidak mustahil negeri-negeri Islam akan dirampas oleh orang lain. Kita kena ingat ya sahabat-sahabat sekalian, di mana Allah telah ingatkan di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 21 hingga 22 yang bermaksud, maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Bukan itu saja. Dalam surah As-Sajadah ayat 30 yang bermaksud, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah. Sesungguhnya mereka juga menunggu. Di sini saya boleh simpulkan bahawa ilmu yang dimiliki sebagai seorang da'i itu adalah suatu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tidak pandai untuk memanfaatkan dan menyebarkannya dengan baik, ramai lagi umat Islam maupun yang bukan Islam di luar sana ingin tahu tentang keindahan Islam. Kita seharusnya membantu mereka ke jalan yang diredai Allah. Juga pernah terjadi dalam kisah Siti Maryam salam yang sangat terkenal dengan sikap rendah dirinya itu, di mana Allah menurunkan mukjizat kepada Maryam. Di pondok tempat Maryam tinggal selalu ada makanan, yakni berupa buah-buahan yang Allah berikan langsung kepadanya tanpa ada perantaraan manusia. Subhanallah, hebatnya kuasa Allah. Buktinya Allah telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 37. Apa kata Allah? Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam jawab, "Makanan itu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Mendengar jawapan tersebut, Nabi Zakaria sedar kalau buah-buahan itu Allah berikan langsung pada Maryam. Nabi Zakaria juga belajar satu hal penting, di mana Allah memberikan segala sesuatu kepada siapa sahaja yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Ketika itu, Zakaria yang di usia tuanya masih belum dikurniakan anak, langsung meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan. Kenapa? Kerana dia sedar bahawa sesuatu yang diinginkannya harus diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa poin yang saya nak cakap di sini adalah sikap rendah diri Siti Maryam itu, yakni tidak menghebohkan apa yang dia dapat, apa yang digunakan oleh Allah. Dia tak menghebohkan kepada orang lain pun. Dia tidak menonjolkan kepada masyarakat di luar sana. Tidak pernah berbangga. Sekalipun Bani Israel mencemuhnya. Jadi di sini apa yang saya faham adalah kita perlu mencontohi sikap Siti Maryam. Siapa pun kita, tinggi mana pun darjat kita, kita kena sentiasa tawaduk, rendah diri, berbalik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di sini akan meningkatkan lagi iman kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini adalah antara perkongsian daripada Dr. Yasir Qadi. Sekian saja daripada saya. Wallahu alam. Yang pertama adalah berani dan bijak menyampaikan dakwah.
Ini adalah salah satu cabaran kepada seorang pendakwa. Mereka yang tidak berani menyatakan sesuatu yang jelas, maka pendengar tidak dapat apa-apa yang bernas. Kalau sekadar menyentuh satu-satu isu cuma di permukaan sahaja, maka apa yang boleh dipaham oleh pendengar? Pendengar mengharapkan sesuatu yang terus terang, yang jelas kenyataannya dan disokong dengan contoh-contoh ataupun hujah yang lebih kuat. Okey. Dr. Yasir Al-Qadhi ni seorang yang berani menyampaikan hujah, dan hujah-hujah beliau dikuatkan lagi dengan contoh Al-Quran dan Sunnah dan banyak lagi. Beliau juga akan membahaskan satu isu dengan lebih terperinci sehingga mad'u faham dengan lebih jelas. Beliau akan menyampaikannya dengan cara beliau tersendiri. Okey, ciri-ciri pendakwa yang terdapat pada Dr. Yasir Al-Qadhi yang kedua adalah mempunyai akhlak yang mulia. Okey, berdasarkan video tersebut, saya dapat lihat Dr. Yasir Al-Qadhi ni seorang yang menjaga hubungan dengan jemaah, yakni mad'u. Beliau juga tahu menjaga waktu solat, menjaga keterampilan sebagai pendakwa maupun pensyarah, menjaga adab, dan beliau dihormati oleh jemaah, yakni mad'u. Okey. Yang ketiga adalah gaya penyampaian dakwah Dr. Yasir Al-Qadhi. Okey, sebagai seorang pendakwa yang bijak seperti beliau, semestinya beliau mempunyai perancangan ataupun strategi sendiri untuk menarik perhatian mad'u untuk mendengar dakwah beliau. Saya dapat lihat antaranya adalah beliau bertutur kata yang sopan ataupun tutur kata yang lembut dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua, beliau menghargai kedatangan ataupun pendengar, yakni mad'u. Yang ketiga, beliau memberi pandangan yang bernas dan hujah yang sangat terperinci untuk membahaskan sesuatu isu. Selain itu, sepanjang durasi video yang beliau menyampaikan dakwah, yakni 2 jam 40 minit, saya dapat lihat sepanjang dakwah tersebut beliau berdiri ketika menyampaikan dakwah. Bermakna beliau bersungguh-sungguh untuk menyampaikan dakwah kepada orang ramai. Okay. Keempat adalah terbuka untuk menerima sebarang persoalan. Apabila Dr. Yasir Al-Qadhi mengeluarkan hujah ataupun menyatakan hujah, beliau akan memberi peluang kepada pendengar, yakni mad'u, untuk bertanyakan soalan. Jika tiada siapa yang bertanyakan soalan, beliau sendiri yang akan menanyakan soalan kepada pendengar. Beliau akan menerima sebarang soalan yang diajukan dan memberi perhatian sepenuhnya dengan berbagai macam persoalan yang rumit dan menunjukkan tahap kesabaran yang tinggi, terutamanya kepada soalan-soalan yang menyentuh tentang sensitiviti. Selepas mendengar persoalan tersebut, beliau akan menyatakan Barakallahu fiqh, yakni satu doa, dan kita sebagai pendengar hendaklah mengaminkannya, kerana tidak mustahil doa seorang pendakwa ataupun murabbi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kelima adalah Dr. Yasir Al-Qadhi ni seorang pendakwa yang peramah. Kita dapat lihat pada video yang kami dapat tugasan tu, pada waktu rehat dan waktu akhir kuliah, yakni akhir sesi dakwah beliau akan didatangi oleh jemaah-jemaah, yakni mad'u, untuk beramah mesra dengan beliau, bertanyakan soalan selain daripada sesi kuliah, dan untuk menjalinkan hubungan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afina Syazwani Metin Syam. Nombor metrik D17309828. Okey. Tajuk saya apa yang saya nak bentang iaitu berkenaan dengan hubung kait isi kandungan ceramah, iaitu ceramah daripada the ins and outs of dakwah. Apa hubung kait isi ceramah tersebut dengan pelajaran dakwah yang telah kita pelajari. Okey, baik. Yang pertama,
sesi untuk berkenaan dengan antara rukun dakwah yang pertama iaitu da'i, iaitu berkenaan dengan pendakwah. Okey. Bila dikaitkan dengan isi kandungan ceramah tersebut, penceramah ada mengatakan bahawa dalam dakwah ni ada 2 kategori. Yang pertama, kategori aktif dan yang kedua, kategori pasif. Okey. Sebagai contoh, kalau untuk dakwah yang aktif ni adalah yang seperti mana yang kita selalu tengok lah dekat media sosial, cara-cara mereka upload video dakwah, ceramah-ceramah motivasi dan sebagainya. Dan selain daripada tu, penceramah-penceramah yang ada mengadakan program di luar yang mempunyai audiens lah. Sebaliknya, yang kedua tu dakwah pasif. Yang secara pasif ni, kalau saya ambil daripada cerita ataupun kisah yang diceritakan oleh penceramah dalam video tersebut, dia ada menyatakan tentang kisah Maryam alaihissalam, di mana beliau adalah salah satu contoh pendakwah yang pasif. Kenapa saya kata dia pendakwah yang pasif? Kerana cara dia berdakwah adalah melalui perbuatan. Sebab apa? Kita tengok semua orang dia berdakwah melalui lisan. Dan sebagaimana kita ketahui, dakwah ni sebenarnya dia boleh dari segi lisan, perbuatan, hati dan lain-lain lagi lah. Jadi kat sini, secara dakwah secara pasif ni, maksudnya dia lebih kepada perbuatan. Jadi orang kata, orang sebut sebagai action speak louder than word. Itu yang saya maksudkan. Okey, itu contoh untuk berkenaan dengan da'i tadi lah. Ada 2 kategori, iaitu aktif dan juga pasif. Okey, yang kedua, kita lihat dari segi saya sentuh berkenaan dengan mad'u. Mad'u ni apa? Iaitu golongan sasaran dakwah. Seperti mana yang kita belajar, ada 4 golongan kan. Yang pertama, golongan pembesar, golongan non-Muslim, yang ketiga, golongan munafik dan juga orang Islam. Jadi, berkenaan dengan video ceramah yang the ins and outs of dakwah ni, saya lihat penceramah ni dia beri ceramah kepada orang yang lebih kepada non-Muslim lah. Jadi, dakwah yang dinyatakan dalam ceramah ni saya lihat lebih kepada dakwah kepada non-Muslim lah, di mana apabila kita nak berdakwah kepada non-Muslim, kita kena make sure yang kita ada knowledge, maksudnya pengetahuan bukan saja dari segi perspektif Islam, malah kita kena ada juga pengetahuan dan kena tahu pandangan-pandangan daripada golongan-golongan non-Muslim berkenaan dengan sesuatu perkara yang kita nak bahaskan tu. Sebagai contoh, persoalan yang ditanya oleh penceramah dalam ceramah tersebut kepada audiensnya, dia bertanyakan tentang siapakah Jesus, iaitu yang kita kenali sebagai Nabi Isa. Dan kat sini, bila kita berdakwah dengan non-Muslim, kita juga diajar cara kita berinteraksi dengan mereka tu macam mana. Jadi, apa yang saya lihat, penceramah tersebut dia memberikan reaksi yang pertama, dia mendengar dulu explanation daripada audiens tersebut berkenaan dengan soalan yang diberikan. Kemudian yang kedua, barulah penceramah itu dia menerangkan dari segi kefahaman, dari segi dari sudut Islam lah berkenaan dengan topik yang ditanya tu. Kiranya kat sini dia tak boleh nak terus, kalau non-Muslim tu bagi jawapan yang menurut pandangan Islam ni benda tu adalah salah, dia tak boleh nak cakap benda tu terus tak salah, benda tu salah. Dia tak boleh nak terus judge macam tu. Sebaliknya kita kena dengar dulu apa diorang punya pandangan, apa diorang punya perspektif lah, diorang punya pemikiran tentang suatu perkara tu. Kemudian kita pula yang mengeluarkan pandangan kita. Biarkan mereka berfikir sejenak pasal tu, bukan terus menghukum. Okay. Dan seterusnya saya sentuh tentang rukun dakwah yang ketiga, iaitu sumber-sumber risalah. Okay, sumber-sumber risalah macam mana, seperti mana kita ketahui, ada 3, Quran, Sunnah. Yang seterusnya, penguasaan terhadap ataupun pemahaman terhadap sirah Nabi. Okay. Untuk jadi seorang pendakwah ni, kita kena kalau boleh memang kena kuasai lah
ilmu ataupun konteks ataupun topik yang kita nak sampaikan tu kepada orang-orang, kepada maklum kita. Sebab apa? Bila kita tak faham satu konteks, macam mana kita nak sampaikan kepada mereka, macam mana kita nak bagi dia orang faham apa yang kita nak sampaikan tu. Mesej kita tu tak akan sampai. Nak katanya bila kita nak bagi hujah dekat maklum kita, bukan kita kena ada satu pengetahuan di mana bukan setakat pandangan daripada orang Islam je, tapi kena tahu secara skop yang meluas lah. Dari segi pemikiran Muslim macam mana, daripada segi kaum ni dia fikir macam mana berkenaan dengan satu isu tu. Dan seterusnya kita nak berdakwah ni adalah daripada hati ke hati. Sebab apa? Kalau tak agak seperti macam tu, kalau kita setakat bercakap sewenang-wenangnya memang tak akan sampai. Sebab apa? Orang akan fikir benda tu macam perkara yang leceh. Sebab diorang pun fikir yang kita tak hayati, tak faham apa, kita sendiri tak faham apa yang kita nak sampaikan. Sebab tu saya kata tadi, antara kalau kita nak jadi pendakwah ni memang kena kena kuasai ilmu yang kita ataupun topik yang kita nak sampaikan tu kepada maklum kita. Okey, persoalan ni macam mana kita nak buktikan yang kita ni betul-betul menghayati ajaran-ajaran Islam, selain daripada kita menutup aurat, pakai tudung, solat dan sebagainya. Okey, saya ambil daripada isi kandungan penceramah tersebut dalam ceramah Ins and Out of Dakwah ni. Dia ada menceritakan tentang sifat Maryam alaihissalam ni, di mana apabila dia difitnah selama 9 bulan, dia difitnah berkenaan dengan bayi dalam kandungan dia tu, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Tapi dia punya reaksi bukanlah dengan menunjukkan dengan kemarahan, bukan dengan cara tu. Sebaliknya Maryam alaihissalam ni dia lebih kepada dia punya reaksi dia tu lebih kepada mengingatkan mereka-mereka yang memfitnah ni, yang cakap buruk-buruk ni. Dia lebih mengingatkan mereka kepada pencipta, iaitu Allah. Membuatkan mereka ni berfikir semula. Itu antara salah satu untuk kita berdakwah lah. Maksudnya bukan senang cerita nak cakap yang bukannya nak kata api dibalas dengan api. Seterusnya juga, kalau saya tengok cara-cara penyampaian dakwah melalui penceramah tersebut, memang kalau nak mengkritik sesuatu isu pun dia ada menggunakan, dia ikut keadaan yang betul lah. Bukannya dengan mengkritik dengan menggunakan bahasa yang kesat. Tidak. Kalau nak kritik sekalipun, itu saya kata tadi, kena pandai main emosional. Maksudnya kena pandai main itulah emosi maklum kita. Di mana kalau kita nak kritik sekalipun, gunalah bahasa yang baik, bahasa yang tutur kata yang tidak kasar lah, yang boleh diterima akal, macam tu. Supaya tujuan dia apa? Untuk supaya tak mengguris hati maklum kita. Okey, itu saya sentuh dari segi itulah, dari segi metod, di mana yang kita dah belajar sebelum ni. Dalam metod atau cara berdakwah ni ada 3 kan, perancangan, medium iaitu wasilah, dan juga pendekatan iaitu uslub. Yang saya sentuh tadi berkaitan dengan bermain dengan emosi ni, kiranya dia di bawah topik medium personal lah, di mana terbagi kepada perkataan, kedua hasanah dan juga perbuatan. Itulah daripada saya.